warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada anak-anak SPM, khususnya anak-anak dalam tim iPro Cluster. Hari ni cikgu nak share siri yang kelima. Hari tu cikgu dah share, cikgu Saidah dah share, cikgu Syam dah share. Hari ni adalah kesempatan untuk cikgu pula berkongsi tingkatan 5 pembentukan Malaysia dengan merujuk kepada buku iPro Cluster. Pelajar boleh tengok. Jadi apa yang cikgu nak bimbing pelajar hari ini, pada asasnya cikgu yakin bab 5 ini anak-anak telah belajar. Okey. Kita tengok bab 5 tingkatan 5. Bermula dengan soalan objektif. Saya yakin, cikgu yakin anak-anak dah mula menjawab soalan-soalan objektif yang ada dalam modul iPro secara konsisten. Pada hari ini, cikgu nak share, walaupun dah ada jawapan di sebelah, macam mana kita nak bimbing. Sebab ini adalah sasaran ialah pelajar yang sederhana untuk bantu bina ayat. Kita nak bantu bina ayat supaya jawapan kita ini menepati ataupun menyeronokkan pemeriksa. Kalau pemeriksa seronok, maka jawapan kita mungkinlah markahnya baiklah sikit, kan. Kalau tengok apa yang ada dalam modul Apro bab 5 ni, 5.3 reaksi negara jiran. Kita ada 5.3. 5.4 langkah pembentukan Malaysia. Konfrontasi. 5.6 ni sedap tajuk ini ni. Dan esei 5.3 reaksi negara jiran, perjanjian Julai. Cuma hari ni cikgu nak pergi kepada soalan struktur dulu. Soalan struktur 5.3. Katalah pelajar jumpa soalan macam ini, seperti biasa kita bimbing. Kita mulakan dengan bimbingan. Kita tengok, baca keseluruhan soalan. Maksudnya pelajar kena baca keseluruhan soalan. Baca. Stimulus ni wajib baca. Kalau pelajar yang ada sedikit kelemahan dalam membaca, tak apa, pelan-pelan. Okey, kalau kita baca, dia kata sini adalah ada pelbagai reaksi. Pelbagai tu ada banyak, lebih daripada satu. Baik. Soalan yang ditanya ialah reaksi awal Indonesia. Kalau kita tengok reaksi awal, mana intro kita nak ambil? Cikgu mulakan dengan warna hijau lah. Intro tu kita anggap kita warna hitam, sorry. Reaksi awal Indonesia. Okey, katakan macam ini saja intro pelajar. Pelajar ambil balik saja. Terhadap pembentukan Malaysia, tak panjang. Ada situ saja. Ialah, kita sambung. Apa fakta yang kita nampak di situ, yang pelajar boleh nampak? Di sebelah ini kita dah boleh rujuk. Tapi yang terbaik ialah pelajar rujuk pada muka teks, muka surat 94 hingga 97. Pada peringkat awal Indonesia ni, kalau kita tengok, dia tidak beri apa-apa reaksi. Ialah tidak menentang. Tidak menentang hasrat pembentukan Malaysia. Kalau kita nak sambung lagi lah, malah, nampak situ, malah ia mengalu-alukan pembentukan Malaysia. Baik, pelajar jawab macam ini saja. Katakan kita titik. Okey, kalau kita nak ambil di sini, mengalu-alukan kita letak. Kita buang pun naik presiden, kita tak letak pun. Pelajar lupalah pada hari itu. Mungkin ini pelajar boleh dapat markah sebagai markah huraian atau contoh. Contohnya, naik presiden dan Menteri Luar Indonesia. Kalau kita tambah mengalu-alukan pembentukan Malaysia. Kalau kita ada macam ini pelajar, kita dah dapat dua markah lah. Tidak menentang. Mengalu-alukan. Ini dua kata kunci. Dah dapat dua markah pada awal.
Oh, senang saja kita nampak di situ. Okey. Soalan 2. Markah pun 2. Markah pun 2. Okey, kita nampak di situ. Tadi ditanya Indonesia. Next ditanya tentang reaksi Filipina. Dia beza. Maksudnya pelajar tak boleh tak tahu. Saya nak baca Indonesia saja. Boleh tak cikgu? Tak boleh. Kita kena baca dua-dua. Kalau kita tengok di sini, reaksi Indonesia, dia bezalah dengan reaksi Filipina. So, Filipina ni dia ada sedikit penentangan. Sebab apa? Okey. Pelajar ringkas saja. Reaksi Filipina dengan pembentukan ini, cikgu ringkaskan tu pembentukan ini. Okey. Oh, ini pula begini. Ini kita nampak itu kita kata intro. Di mana kita ambil situ pelajar? Ia nampak. Reaksi Filipina dengan pembentukan ini, ia menentang. Okey, pelajar lupa presiden. Tak apa. Ada perkataan menentang tu. Ia menentang. Siapa ia tu? Kalau kita nak sambung, kalau pelajar ada kemahiran, sambunglah. Ia ditentang oleh presiden. Ia menentang kerana. Nampak situ kerana apa? Kalau kita tengok kerana, kalau kita tengok huraian tu, kerana menuntut Sabah sebagai wilayah. Cantik juga tulisan cikgu ni wilayah Filipina. Ini panjang. Kalau kita nak ceritakan daripada peristiwa pemajakan dan sebagainya, pelajar kena faham. Tapi cukup dua markah saja. Tidak perlulah kita ceritakan dengan detail kan. Okey. Okey. Udah dapat 2 reaksi. Tengok. Bila kita sebut pelbagai tadi, pelajar faham balik. Pelbagai. Ini kita ada 3 reaksi. Kita kena faham reaksi daripada Indonesia. Reaksi daripada Filipina. Cikgu tulislah. Tak faham pula kan. Kita faham reaksi daripada Thailand. Dulu ke BSM, kita tak belajar tentang reaksi daripada Thailand. Okey. Yang ketiga ni, dia tanya Thailand pula. Masih 2 markah. Pelajar direct saja. Reaksi Thailand pula. Thailand katakan kita tak ada intro, terus kita jawab. Kita mulakan dengan jawapan simple saja. Cikgu, tak ada intro boleh tak? Tak ada masalah. Kita tengok Thailand. Thailand memberi reaksi yang positif. Maksudnya positif. Kalau tak nak tulis pun, pelajar boleh tulis baik lah. Tak ada masalah. Di mana, kita gunakan perkataan di mana. Di mana, kita nampak, cikgu letak warna biru sebagai huraian lah Ia menerima idea pembentukan Malaysia. Kerana nampak situ, sambung lagi. Kerana apa? Kita bagi 3 markah. Kerana dia bagi lagi huraian. Ia akan mengukuhkan rantau Asia Tenggara. Jangan cikgu ringkaskan macam itulah. Tapi pelajar tulis penuh lah. Baik. Kita bagi 3 daripada 2. Nampak okey lah. Okey. Pada pandangan anda ni kita tukar terus. Automatik jumpa saja anda, terus kita tukar saya.
Pada pandangan saya. Jadi kita mulakan jawapan ini pada pandangan saya. Kita mulakan terus. Kenapa kita perlu jaga hubungan baik? Pelajar kena faham di sini, istilah hubungan baik ini ialah hubungan diplomatik. Kalau kita tengok jawapan yang cikgu bimbing di atas dalam buku iPro ni, macam-macam. Tapi sebenarnya dia mudah kalau pelajar dapat keluarkan jawapan ini dalam bentuk ekonomi, dalam bentuk politik, dalam bentuk sosial. Kenapa kita nak hubungan baik ada di tiga ini? Dia mesti ada sebab. Takkan kita nak baik saja dari segi ekonomi apa? Mungkin dikata akan mengukuhkan. Maksudnya mengukuhkan ekonomi lah. Ekonomi semakin kukuh, ekonomi semakin berkembang. Ini mana-mana jawapan pelajar boleh ambil. Automatik dari segi politik, bila ekonomi berkembang, politik semakin stabil. Bila politik semakin stabil, kita nampak secara tak langsung, politik stabil lah. Dia automatik di sini sosial banyak. Negara akan lebih aman, akan lebih dihormati oleh negara luar. Jadi kita semua kembangkan di sini. Kalau pelajar nak tambah, tambahlah inferennya. Kesannya, ia akan mengukuhkan. Nampak kita kait balik kesannya ni. Kita kaitkan semula kesan ini dengan tajuk yang diminta tadi. Mana kita ambil zam sini. Itu kita nampak dalam kita nak bimbing pelajar. Itu soalan yang pertama. Soalan yang kedua, cikgu nak tunjuk soalan kedua. Ni mungkin pelajar boleh jawab. Soalan yang ketiga ni, konfrontasi. Sebab pelajar kena tahu juga soalan ini antara soalan yang popular lah. Baca keseluruhan stimulus. Ini adalah stimulus. Dalam satu ucapan Tengku Abdul Rahman membuat kenyataan bahawa Indonesia terlibat. Nampak situ. Kita gariskan. Dia kata Indonesia telah terlibat dalam pemberontakan Brunei, di mana Parti Komunis Indonesia mengambil kesempatan menyelar rancangan pembentukan Malaysia. Okey, kita baca. Dia kata kita ni sebagai neo, penjajahan bentuk baru. Baik. Cikgu bukan bimbing semua soalan ini. Pelajar cikgu, cikgu rasa dah jawab soalan nombor 2 tu. Ini kita nak pergi struktur. Sebab esei kita kena ada kertas, pelajar kena hantar pada cikgu lah. Perihalkan ni ceritakan. Ceritakan peristiwa penentangan Indonesia. Kita kena cerita, tengok markah. Bila kita katakan peristiwa penentangan ini, peristiwa penentangan, kita mulakan dengan terus direct. Peristiwa penentangan boleh dilihat apabila cikgu letak warna hijau. Apabila kita tengok yang pertama tu, Indonesia melancarkan konfrontasi dengan menggunakan slogan, nampak situ dengan menggunakan, kalau kita katakan slogan boleh, kalau kita katakan satu slogan lebih mudah lah maksudnya dengan slogan itu rakyat Indonesia rasa benci kepada Malaysia dengan menggunakan kita kan slogan Ganyang Malaysia. Okey. Kalau kita tengok di sini pelajar,
Konfrontasi, satu markah lah. Ganyang, satu. Kalau kita nak bagi lagi huraian, kita tambah sini lah. Tambah lagi. Kita nampak di situ. Jadi bila kita sebut konfrontasi ni, kita kena faham langkah yang dibuat. Yang ini banyak markah sebab bila kita katakan 4 pelajar, ayat 4, pelajar kena faham. Panjanglah jawapannya. Langkah menamatkan konfrontasi, menamatkan konfrontasi ialah, okey, kita nampak di situ. Kalau pelajar tengok pada bimbingan jawapan ni, dia banyak. Ada fakta, ada huraian. Ialah, kita nampak. Mana kita nampak yang paling mudah? Kita ambil F3 ni senang. Kita ambil peringkat menteri ni. Pertemuan pemimpin tertinggi negara, iaitu nampak Tunku Abdul Rahman dan Suekarno. Okey, sampai di sini inilah F1. Kalau kita tengok di situlah, kalau kita nampak untuk kita nampak apa tujuan Tunku Abdul Rahman. Yang bertujuan, nampak itu ya, yang bertujuan menerangkan pembentukan Malaysia. Titik. Pelajar dapat bertujuan menerangkan pembentukan Malaysia. Ada Tunku Abdul Rahman dengan Soekarno, dapat 1 markah. Selepas itu kita gunakan apa? Gunalah penanda wacana. Kalau kita nak gunakan perenggan lain, lagi baiklah. Kalau kita dapat gunakan perenggan lain, lagi baik. Okey, kenapa cikgu nak guna warna biru, dia tak bagi tak apa. Selain itu, itu seterusnya, kita tak kisahlah mana-mana yang kita boleh ambil. Selain itu, kita terangkan ada juga pembentukan ataupun pertemuan menteri luar. Kita kata, kita nak ambil mana? Kita nak ambil yang ini, seterusnya. Barulah kita katakan pertemuan, lepas tu usaha dengan PBB. Jadi pelajar, jawapan ini beza dekat atas. Atas tadi 2, 2, 2, 2. Yang ini 2, 4. Dan berakhir dengan 4 lah. Pada pandangan anda juga, macam mana pemimpin perlu menguruskan krisis. Krisis ni kalau kita ada sedikit rasa ketidakpuashatian lah. Mungkin ini jawapan sudah hampir okey lah. Pelajar kita kembangkan sini sajalah. Mulai hubungan diplomatik, melibatkan pihak lain. Kan kita ada PBB, perjanjian dan sebagainya. Jadi pelajar, sedikit perkongsian kita ni. Jadi pelajar, cikgu, Alhamdulillah, dia mungkin dah buat bab 5 ni dah habis. Kita dah nak masuk bab 6. Sekadar sedikit bimbingan kepada anak-anak kelas sederhana. Jawab secara berfokus. Dan tengok juga soalan esei. Esei ni boleh pinjang. Pelajar cuba jawab dengan menggabungkan jawapan-jawapan yang ada ini supaya jadi ayat yang lengkap. Jadi supaya kita tahu, ada kata hubung, ada penanda wacana dan sebagainya. Jadi kita nampak, kalau kita bersedia ke arah ini, mana mungkin kita boleh gagal dalam SPM. Okey, cikgu rasa itu saja. Terima kasih.